يا عليم علمني من أنك ما فرضت عني ولا تأخذني بما تعلم مني يا عليم خلقني بنور من علمي وأعطني بأخلاق عني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala pagi ini kita sama-sama diberi peluang untuk hadir merayakan salat Idul Adha. Sebelum kita meneruskan, suka tanyakan diri saya dan tuan-tuan akan kajiannya, iaitu soalan sama seperti salat biasa, hanya berbeza pada takbir. Di takbir pertama, di sekarang pertama kita ada takbir 7 kali dan takbirnya 6, dan pada rakaat kedua takbirnya 5. Niatnya tadi sunatan Allah rakaat ini makmuman tidak sah. Jadi aku salat Idul Adha 2 rakaat ikut sunat dan Allah Taala. Insyaallah ya. Para bijarnya orang yang Akbar, Allahu 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 Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda khalaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan segala larangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang bertakwa dan diridai olehnya di dunia hingga ke hari akhirat. Pada pagi 10 Zulhijjah 1444 Hijrah yang mulia ini, marilah semua rakyat Melaka memanjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat, belas dan kasih-Nya kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengerjakan ibadah salat sunat Idul Adha atau sembahyang sunat hari raya Kurban secara berjamaah. Khatib pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk pengorbanan utama dalam syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, Idul Adha ialah hari kebesaran Islam yang begitu istimewa untuk umat Islam seluruh dunia. Keistimewaan ini disebabkan umat Islam melaksanakan ibadah khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hati, lisan dan anggota badan pada Idul Adha. Ibadat hati dilaksanakan menerusi ketaatan dan kegurunan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan mentadbir sekalian alam.
ibadah lisan pula diserlahkan menerusi lafaz takbir yang dibaca berulang kali, sama ada takbir yang dilakukan secara bersendirian atau secara berjamaah. Ibadah anggota badan dizahirkan melalui ibadah salat sunat hari raya, ibadat haji dan ibadat korban. Dari sudut yang lain pula, Idul Adha kerap dikaitkan dengan dua ibadah yang menjadi syiar Islam, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan penyembelihan korban binatang ternakan atau dinamakan juga sebagai sembelihan haiwan korban. Ibadah haji dan pelaksanaan ibadah korban saling berkaitan rapat dengan maksud pengorbanan yang sebenar di sisi syariat Islam. Di manakah berkaitannya? Ya, ibadah haji dan pelaksanaan ibadah korban menuntut pengorbanan harta dan jiwa daripada manusia. Bagi bakal hujaj atau orang yang melaksanakan ibadat haji, sudah pasti mereka amat teruja kerana dipilih oleh Allah SWT sebagai tetamu. Pada tahun ini, marilah kita mendoakan agar Allah SWT mengurniakan kesehatan, keselamatan dan haji yang mabrur kepada saudara-saudara kita, para hujaj yang kini tekun beribadah di tanah suci. Selain ibadat haji, kita juga seharusnya meneliti dan menghayati falsafah yang tersirat di sebalik tuntutan ibadat korban. Antara hikmah ibadah korban termasuklah meladani sunnah Rasulullah SAW yang pernah menyembelih kambing sebagai korban dengan tangan baginda yang mulia serta kepatuhan Nabi Ibrahim dan putra baginda Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya terlalu banyak amalan yang memang memerlukan pengorbanan dari segala segi masa, tenaga, wang, ringgit, ilmu, keyakinan, fahaman dan keikhlasan. Maka nyatalah umat Islam perlu mengambil iktibar dari pelaksanaan ibadat korban yang diperintahkan oleh Allah SWT sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan seterusnya sehingga kini. Di antara iktibar tersebut ialah umat Islam hendaklah yang pertama berkorban untuk mempertahankan akidah Islam, kerana ia adalah tonggak kekuatan dan kesatuan umat, dan sanggup beramal dengan amalan yang betul mengikut seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, berkorban untuk menyeru dan menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat, sama ada kelompok Islam maupun yang bukan Islam, supaya mereka melaksanakan segala amanah dan tanggungjawab yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mematuhi syariatnya. Dan ketiga, menghindarkan diri daripada bersifat mazmumah, yaitu sifat keji. Yang keempat, sentiasa berbincang dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan Islam. Yang kelima, sentiasa mengawal hawa nafsu jahat yang mengajak manusia untuk melakukan perkara mungkar yang akan menyebabkan kemurkaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mulai hari ini hingga hari ke-13 Zulhijjah adalah hari yang dituntut untuk melakukan ibadah korban dan melaksanakan ibadah korban. Ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi agar ibadat tersebut tidak rosak. Semasa mengagihkan daging korban, kita hendaklah mengutamakan fakir dan miskin selain golongan-golongan yang lain. Berilah mereka peluang menikmati daging yang segar, kerana peluang sebegini bukanlah ada sepanjang masa. Selain itu, syarak juga melarang kita memberikan daging korban kepada petugas dan penyembelih sebagai upah tugasnya yang dilaksanakan. Walaupun demikian, upah tersebut mungkin boleh diberikan dalam bentuk wang
amalkan kerjasama dalam menguruskan penyembelihan dan pengagihan agar ibadat korban dapat mengeratkan silaturahim sesama kita. Mengakhiri khutbah ini, khatib menyeru sekalian jamaah supaya meneladani pengorbanan yang utama dalam syariat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang kita telah lakukan selama ini mendapat ganjaran yang setimpal dan lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniakan kita keturunan yang baik, boleh memimpin diri dan masyarakat ke arah jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah SWT karena mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira, yaitu dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini dan 3 hari tasyrik seterusnya tidak akan melaksanakan ibadah kurban. Justru pilihlah haiwan yang terbaik sebagai kurban, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud 4 kejahatan tidak memadai dijadikan haiwan kurban, yaitu buta yang jelas, sakit yang nyata, pincang atau kempang yang jelas, dan kurus yang sekali lagi sum-sum tulangnya. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan kepada Kebawah Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa bin Aisyah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan Kebawah Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj, serta tuan yang terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Ustaz yang di Pertuan Negeri Melaka, dan yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Wira Dr. Hajjah Asmah binti Abdul Rahman. Ya Allah, gunakanlah perlindungan yang berpanjangan kepada institusi beraja sebagai tonggak yang meninggikan agama Islam di negara ini. Ya Sattar, Ya Alim, gunakan kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyat bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami dari perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana, bahaya, penyalahgunaan dada dan wabak penyakit. Ya Allah, peliharakan akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jauhilah dan lindungilah diri kami dan penduduk negeri ini dari ajaran yang menyeleweng dan sesat. Ya Allah, gunakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami dari perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya Ghani ya Hamid, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dengan menginfakkan harta dan jiwanya kepadamu, seperti pembayar zakat dan wakaf, serta berkatkanlah rezeki dan harta mereka. Allahumma dafa'anna al-bala wal ghala wal waba wal riba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an biladina hadha khassa wa an buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.